Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini satu fasal fi bayani al-awqat allati tukrahu fiha salatu bila sababin, pada menerangkan waktu-waktu yang dimakruhkan padanya solat tanpa sebab. Wahya karahatu tahrimin, makruh di situ maksudnya karahatu tahrim, makruh dalam erti kata haram. Mengapa tak sebut haram terus saja? Fi bayani awqatil lati tuhramu, diharamkan solat kan. Mengapa kata makruh? Sebab sebahagian ulama Syafi'iyah lah berpegang kepada kalau dalil larangan suatu perkara itu dalilnya qat'i ataupun jazim, maka itu haram lah. Tapi kalau dalilnya ghairu jazim, maka itu hukumnya ialah karahatut karahatut tahrim, makruh yang dibenci hingga membawa kepada hukum haram juga, cuma dalilnya tidak jazim, itu jelah, hukumnya tak haram sebab larangannya keras. Kama sahahahu fi Rawdah wal Majmu', seperti mana yang ditashihkan dalam kitab Rawdah Imam Nawawi dan kitab Al-Majmu', kitab Imam Nawawi juga mengatakan makruh di sini ialah makruh haram. Wa in sahaha fi tahqiq, sekalipun ditashihkan dalam kitab At-Tahqiq Imam Rafi'i fi taharah wa fil Majmu' anha karahatu tanzih. Begitu juga dalam kitab Majmu' juga ada mengatakan bahawa ada dalam bab taharah dan kitab Majmu' juga ada mengatakan bahawa makruh di situ bermaksud makruh tanzih, iaitulah makruh biasa yang kita faham, iaitulah tinggalkan dapat pahala, lakukan tidak berdosa. Tapi yang paling kuat sekali dia adalah karahatut tahrim, makruh berarti haram. Wa hiya khamsatu awqatin, ianya ada 5 waktu la yusalli fiha, tidak boleh solat padanya, ai fi ghairi harami Makkah, iaitulah selain daripada tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah tu tak ada waktu makruh, tak ada waktu haram, tak ada, semuanya boleh solat. Lepas asar ke, lepas subuh ke, matahari atas kepala ke, semua boleh solat, tak ada waktu haram, tak ada waktu ditegah. Illa salatan laha sebab, kecuali solat yang ada sebab, yang didahului sebab, itu tidak haram, tidak haram. Jadi kalau solat tu ada sebab yang datang terdahulu, yang dia dahului sebab, maka itu tidak termasuk dalam tahrimu karahatut tahrim. Dan sebab pula ghairu mutaakhir, mestilah sebab solat itu datang dahulu, tidak datang kemudian. Fa innaha tasihun, maka solat itu sah. Ka faitatin, contohnya yang sebab dia datang dahulu tu, contohnya qada, solat qada daripada solat yang luput. Qada solat yang luput, tak kira solat luput tu solat wajib ke, solat sunat ke, bila dia qada boleh kan, lepas asar. Wa salatul kusuf, solat gerhana, kan dah gerhana, solat je lah lepas asar tu, dah gerhana lepas asar. Wa istisqa, solat minta hujan, dah kering kan, dah kritikal, jadi rasakan perlu solat lepas asar tu, dah kritikal, solat je lepas asar tu, dah ada sebabnya datang dahulu. Wa tawaf, solat sunat tawaf, memanglah di tanah haram tu boleh solat bila-bila masa. Jadi musannif mendatangkan contoh sunat tawaf di sini untuk menyatakan mutaqaddimus sabab, sebab tu datang dahulu. Wa tahiyatul masjid, dan salat tahiyat masjid. Wa sunatil wudu, salat sunat wudu, itu semua
sebab datang dulu, wa sajadati tilawah, sujud tilawah, wa syukrin dan sujud syukur, wa salatil janazah. Jadi itu semua sebab datang dulu. Okey, sawa'un akanat al-fa'itatu fardan am naflan. Dalam kes qada solat yang luput, sama ada solat yang luput itu fardu ataupun sunat, boleh dilakukan selepas asar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da al-asri rak'ataini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat selepas asar 2 rakaat. Wa qala huma allatani ba'da az-zuhri, seraya baginda bersabda, 2 rakaat ni sebenarnya qada daripada solat ba'diyah zuhur yang Nabi luput kemudian diqada lepas asar. Amma ma lahu sababun mutaakhirun, adapun solat yang sebab dia terkemudian, ka rakaatai al-istikharah, contoh seperti 2 rakaat solat istikharah, memang ada sebab, tapi sebabnya dia nak pilihan tu selepas solat tu kan, datang kemudian. Wal ihram, solat sunat ihram, selepas solat barulah niat ihram. Fa innaha la tanqidu, maka solat jenis macam tu tidak sah. Bukan sekadar haram je, tak sah terus. Kas salatil lati la sabab, maka hukumnya sama seperti solat yang tidak ada sebab. Solat sunat mutlak ke, dia tak ada sebab apa-apa kan. Okey. Tanbihun, ini satu peringatan. Hal al-muradu bil mutaqaddim wa qismaihi bin nisbah ila salah kama fil majmu' au ila al-awqatil makruhah kama fi asli raudah ra'yan. Adakah maksud sebab datang dahulu berserta dengan 2 bahagiannya, iaitu solat sunat yang didahului sebab dan juga qada faitah tadi tu, qada solat yang luput, itu dia 2 bahagian tu kan. Adakah maksud didahului sebabnya itu tadi pada solat itu sendiri, solat itu sendiri yang didahului sebab, atau didahului sebab itu pada waktu, ditinjau pada waktu makruh itu sendiri. Ditinjau pada solat itu sendiri, ada sebab yang datang dahulu, ataupun ditinjau pada waktu yang diharamkan solat itu, yang didahului sebab, seperti yang dinyatakan dalam kitab Aslur Raudah Imam Nawawi. Di sana ada 2 pendapat. Azharuhuma, yang paling kuat sekali ialah kama qala al-Isnawi al-awwal, seperti kata Imam al-Isnawi, pendapat yang pertama tu paling kuat lah. Wa alaihi jara Ibn Rif'ah, itulah yang dipegang oleh Ibn Rif'ah. Fa alaihi salatul janazah, contohnya solat yang kalau kita tengok didahului sebab tu, ia ditinjau pada solat tu sendiri, contoh seperti solat janazah, atau seumpamanya seperti rakaatai at-tawaf, 2 rakaat tawaf, ada datang sebab yang tawaf tu tadi, maka lepas tu kenalah solat sunatnya kan, sebabnya dah datang dulu. Sababuha mutaqaddimun, sebabnya itu datang dulu. Ke contoh wa alasani, contoh apa tu, didahului sebab itu ditinjau pada waktu itu sendiri kan, waktu haram tu. Qad yakunu mutaqaddiman, maka sebab tu boleh jadi datang dulu, kan, seperti macam tadilah solat sunat tawaf tu sebab datang dulu kan. Wa qad yakunu muqarinan, dan boleh jadi juga sebab tu datang serentak dengan solat itu, bihasbi wuqu'ihi fil waqti, di mana sebab tu datang serentak dengan solat itu sendiri pada waktu yang sama. Contoh dia tak ada pula datangkan dekat sini apa ya, solat yang sebab datang serentak dengan solat tu. Allah Ta'ala alam lah. Wa mahallu ma dzukir, dan kedudukan haramnya solat dalam waktu yang makruh tadi, makruh tahrim, dalam waktu yang diharamkan solat tadi tu,
ialah idza lam idza lam yataharra bihi waqtul karahah. Boleh solat kalau solat tu didahului oleh sebab ke, ataupun kalau kita katakan apa tu, ditinjau dari segi waktunya itu, sebab itu serentak dengan solat itu, kan. Kalau jadi kedudukan boleh solat atau tak boleh solat tu, idza lam yataharra, jika orang yang solat tadi tu tidak sengaja memilih-milih waktu, mencari-cari waktu. Idza lam yataharra bihi waqtul karahah, sengaja dia nak mencari waktu, nak solat waktu haram tadi, waktu karahah at-tahrim, kan. Dia sengaja untuk pilih-pilih waktu, cari-cari waktu yang haram solat. Jadi mestilah dia tidak mencari-cari waktu, kebetulan je, maka bolehlah solat. Okay. Idza lam yataharra bihi waqtul karahati liyuqi'aha fihi, untuk dia solat padanya, wa illa bi an qasada ta'khirul faitah. Kalau tidak, contohnya kalau dia sengaja mencari-cari waktu haram solat, barulah dia nak qada. Padahal sebelum tu boleh je dia nak solat sebelum asar untuk qada, kan. Tapi dia tak nak, dia sengaja nanti lepas asar aku qada lah dia. Memang sengaja dia cari waktu haram tu untuk qada solat. Dia kata malah nak nak qada sekarang lah, nanti lepas asar nanti. Sebab apa? Sebabnya waktu tu waktu diharamkan solat, jadi aku nak solat waktu tu. Itu tak boleh. Tak boleh. Bi an qasada ta'khir al-faitah, kan sengaja dia lewatkan qada solat dia tu, tunggu waktu haram dulu baru dia qada, atau al-janazah, dia tunggu waktu haram baru dia nak solatkan jenazah tu, liyuqi'aha fihi, untuk dia solat di dalam waktu haram tadi tu, atau dakhala al-masjid waqtal karahah binatil tahiyah faqat, ataupun sengaja dia masuk masjid tu, ditangguhkan waktu tu, nanti lepas asar kita masuklah, boleh kita solat tahiyat, boleh kita solat, kita waktu haram, niat dia memang nak solat waktu haram pun, maka ketika itu solatnya tak sah lah, sebab sengaja dia mencari ruang waktu haram, sengaja, kan, sengaja. Kalau kebetulan tak apa. Aw qara'a ayati sajadatin liyasjudalaha, atau dia baca Quran sampai ayat sajadah tu dia berhenti. Tujuannya dia nak tangguh, nanti dia nak sujud dalam waktu haram solat. Nanti lepas asar, contoh lepas asar lah, dia sambung baca tu dengan tujuan dia nak sujud waktu tu, kan. Sengaja dia cari waktu tu, waktu haram tu, ketika tu tak boleh lah. Liyasjudalaha fihi, untuk dia sujud, niatnya memang nak sujud waktu haram tadi. Walau qara'aha qabla al-waqti, sekalipun dia sujud, dia baca tu sebelum waktu, jadi ngam-ngam dia habis baca ayat sajadah tu, masuk waktu asar, kan. Jadi dapatlah dia sujud dalam waktu asar, kan. Lam tasih, tidak sah, tidak sah sujudnya, kan. Tapi sunat qabliyah asar boleh pula, ialah dia ada sebab, dia ada sebab. Sebabnya qabliyah tu kena masuk waktu dulu, barulah boleh solat sunat asar. Jadi sebabnya datang dulu, iaitulah untuk solat asar mesti masuk waktu. Masuk waktu tu menjadikan sebab kepada masuknya waktu sunat qabliyah asar. Okey, yang itu boleh lah. Tapi kalau tak ada pasal, tak ada pasal, sengaja dicari waktu tu, atau itu tak boleh, tak sah. Lil akhbari sahihah, berdasarkan kepada hadis yang sahih. Ka khabari, seperti contoh hadis, la taharrau bi salatikum tulu'a syamsi wala ghurubiha, jangan kamu sengaja mencari ruang waktu
untuk solat kamu itu ketika matahari sedang terbit, sedang naik, sedang naik, daripada dia nampak kepala sikit, kemudian naik suku, naik setengah, naik 3 suku, itu dia terbit lah tu. Wala ghurubiha, dan juga tak boleh, janganlah kamu cari-cari ruang waktu, sengaja cari-cari ruang waktu untuk solat ketika matahari itu sedang terbenam. Okey. Hadis tu Bukhari dan Muslim, sabit. Summa akhadha al-musannifu fi bayan al-awqat al-madhkurah. Kemudian musannif telah masuk untuk membicarakan tentang waktu yang diharamkan solat itu. Faqala mubtadi'an bi awwaliha, dan musannif memulakan dengan yang pertama, ba'da solati subhi adaan. Jadi waktu haram pertama selepas solat subuh tunai, iaitu solat waktu subuh biasalah. Masuk waktu subuh, kalau qada tu dia bila-bila pun boleh kan. Ni tunai ni waktu subuh yang tu, yang betul. Hatta tatalu asy-syamsu, sehinggalah terbit matahari. Itu satu. Wa tartafi', dan matahari diterbit tu satu. Matahari dah naik tu, dah terbit, dah nampak sebiji bola matahari tu, masa dia sedang naik pun tak boleh juga. Wa tartafi', tak boleh. Sehinggalah dia naik setinggi galah kan, lebih kurang 6 kaki. Lepas tu baru boleh. Tapi sedang baru naik tu, belum naik tinggi lagi, tak boleh. Linnahyi anhu fi sahihaini, kerana adanya larangan Nabi tentang perkara tersebut seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Wasaniha, waktu kedua yang diharamkan solat padanya itu inda muqaranati tulu'iha, ketika sedang matahari itu sedang naik, sedang terbit, daripada nampak kepala dia je, lepas tu naik nampak suku, naik nampak setengah, naik nampak 3 suku, sampai naik nampak kaki. Jadi itu terbit, tuluk terbit. Ketika itu tak boleh solat. Sawa'un asalla subha am la, tak boleh solat sama ada dia dah solat subuh ataupun belum solat subuh lagi, tetap tak boleh solat ketika itu kalau solat itu tidak ada mutaqaddim as-sabab, kalau tidak ada sebab. Tapi kalau dia solat subuh ketika itu sebab baru terbangun, bolehlah, sebab dia memang dia dah tertinggal solat subuh kan. Jadi dia kira qada, dia kira solat faitah lah, solat yang telah luput waktunya, maka dia solat dalam waktu mana-mana pun. Dia bukan sengaja cari waktu yang tak boleh solat baru dia nak qada, tak boleh. Ni memang dah kebetulan kan. Hatta tatakamala fi tulu', sehinggalah dia sempurna terbit. Daripada nampak separuh, nampak semua sebiji bola matahari kan. Tu waktu dia terbit tu tak boleh solat. Wa tartafi', begitu juga dalam ketika matahari itu dah terangkat dah nampak sebiji bola matahari itu, dia naik. Wa tartafi'u ba'da zalika, dia terangkat selepas itu qadar ramhi, pada setinggi kadar lembing, kadar setinggi lembing, kira-kira 6 kaki lah. Fi ra'yil aini, menurut pandangan mata. Jadi menurut pandangan mata tengok matahari terbit dah, ada dah 6 kaki dah lebih kurang dia naik tu, maka barulah. Kalau sebelum tu tak boleh solat, dah naik sampai 6 kaki barulah boleh solat. Solat sunat lah yang tidak didahului sebab. Tapi kalau ada didahului sebab boleh je. Contohnya solat masuk dalam masjid kan, solat tahiyat sebab ada sebab. Wa illa, kalau tak nampak dengan biji mata matahari itu naik sebab ada banyak lindungan, fal masafatu ba'idatun, maka agak-agaklah ketika matahari itu dah naik, kira-kira jaraknya tu dah jauh dah daripada paras bumi kan. Pada bumi dia terbit daripada permukaan bumi atau permukaan laut,
Lepas tu dia naik dah tinggi, dah naik dia dah tinggi, agak-agak nampak tinggi, okeylah. Kalau tak ada macam kalau kita tak nampak lah, sebab ada halangan kan, jadi kita agak-agak dia punya ketinggian tu, rasa dah tinggi, solat dah. Kalau di lindung bukit, kita tengok dia dah mula muncul daripada celah-celah bukit. Kalau bukit tu tinggi, confirm lah dah boleh solat. Tapi kalau bukit tu rendah, kita agak-agak lah, kira-kira dia dah naik daripada celah-celah bukit tu, kira-kira dah 6 kaki, baru boleh. Tapi kalau celah bukit tu dia rendah sangat, tak sampai 6 kaki gitu, maka tunggulah dia naik tinggi sikit kan. Kalau bukit tu macam bukit rendah aja kan, tunggulah dia naik sampai puncak bukit tu dulu, barulah solat, kan. Wasalisuha, sebab ketiga, waktu yang ketiga haram solat itu ialah indal istiwa hatta tazul, ketika matahari atas kepala sehinggalah dia zawal. Pendek je waktu tu kan, matahari atas kepala, kemudian dia condong ke barat sehingga bayangnya nampak lebih kurang 1 inci, bayang objek lebih kurang 1 inci. Jadi waktunya lebih kurang seminit 2 minit gitulah. 5. Rawa Muslimun an Uqbah bin Amir, berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir, salasu sa'atin, 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna, 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegah kami untuk solat padanya, au naqbira fihinna mautana, ataupun kami kebumikan jenazah kami kan. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari itu terbit, nampak bersinar sehinggalah dia terangkat, nampak sebiji daripada mula nak terbit, nampak sinar dia tu sampai dia nampak sebiji bola matahari. Yang kedua, hina taqumu qa'imah zahirah, ketika berdirinya unta tu kerana zahirah, kerana bumi tu, tanah tu dah mula sangat panas, unta pun dah tak larat nak duduk atas tanah yang panas tu. Zahirah ni sangat panas lah. Qaim ni artinya unta kan? Unta dah mula berdiri. Yang keempatnya, hatta tamila syamsu, sehingga matahari dah condong ke barat, daripada tengah kepala condong ke barat. Bila dah condong bolehlah solat. Yang kelima, wahina tadhifu lil ghurub, sehingga matahari itu dah mula nak masuk ke bumi, terbenam ke dalam tanah kan. Okey, jadi zahirah ni sangat panas. Qaim tu, qaim dekat atas ni berarti unta tu berdiri sebab dah tak boleh nak duduk lagi sebab bumi dah panas, panas matahari. Tadhif tu, ni tadhif ni berarti bumi, matahari dah masuk ke dalam bumi, artinya dah terbenam lah, masuk maghrib. Nak masuk maghrib. Mula masuk maghrib lah, bukan nak masuk maghrib lagi. Nak masuk maghrib. Tamilu. Okey, bes. Wal murad bidafni, yang dimaksudkan dengan kebumikan jenazah di sini, fi hadhihi sa'ah, dilarang pada waktu-waktu tersebut tadi tu, 3 waktu tadi tu, iaitu ayataraqab asy-syakhsu hadhil awqat li ajli dafni. Maksudnya ialah kalau seseorang tu sengaja tunggu waktu yang haram tadi tu untuk mengkebumikan mayit, jenazah. Banyak ada waktu lain, tapi sengaja tunggu waktu haram lah, kita kebumikan di waktu haram, itu hukumnya haram lah. Wasababul karahati, sebab makruh ataupun sebab haram. Sebab karahah sini karahatut tahrim, sebab haram lah. Dan sebab haram solat dan juga kebumikan jenazah pada 3 waktu tersebut
ma jaa fil hadis, seperti yang disebut dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya ada tanduk syaitan, dia terbit bersama dengan tanduk syaitan. Fa iza irtafa'at, bila dia dah berada tengah langit atas kepala, fa iza irtafa'at, kalau dia dah terbit, dah terangkat tinggi, dah terangkat tinggi, faraqaha, maka tanduk syaitan tu akan berpisahlah daripada matahari itu. Fa iza stawat qaranaha, bila matahari itu dah atas kepala kan, qaranaha, maka syaitan pun pergi bersama dengan matahari itu. Dia letak tanduk dia ke matahari itu, bukannya pergi ke matahari. Ni maksudnya kita tengok matahari itu, syaitan akan duduk depan matahari itu, seolah-olahnya dia macam letak matahari itu atas tanduk dia, kan. Fa iza zalat, bila matahari itu dah zawal, dah condong ke barat, faraqaha, maka syaitan pun lepaskan dirinya kan, tak lagi bersama matahari itu. Okey, fa iza danat, bila fa iza danat lil ghurub, bila matahari itu telah terbenam, danat, dana tu artinya dah terbenam untuk ghurub, untuk dia menghilangkan dirinya, maka syaitan tu letak tanduk dia lagi dekat matahari itu. Fa iza gharabat, bila dah hilang matahari itu, faraqaha, maka dia pun pisahkan dirinya daripada matahari itu. Jadi begitulah yang Rasulullah beritahu bahawa syaitan tu dia bergila-gila. Bila sampai ke negeri itu, nanti syaitan lain pula ambil alih, dia letak tanduk dekat matahari itu, kan. Begitulah supaya penduduk negeri itu, dia yang penyembah matahari itu, dia tu dia sembahlah matahari itu, dia sembah sekali dengan setan-setan. Rawahu asy-Syafi'i bisanadihi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya. Wa ikhtalafa fil murad bi qarni syaitan, berbeza pendapat ulama tentang maksud tanduk syaitan itu. Faqila qaumuhu, ada pendapat mengatakan bahawa tanduk syaitan itu bererti kaum setan. Wahum ubadus syaitan, ubadus syamsi, mereka adalah penyembah matahari. Yasjuduna laha, mereka sujud kepada matahari. Fi hazihil awqat, pada waktu ini, waktu tersebut. Waqila, ada kil pendapat mengatakan, inna syaitan yadni ra'sahu minasyamsi fi hazihil awqat, syaitan dia merapatkan kepala dia yang bertanduk tu ke matahari pada waktu tersebut. Liyakunu sajid laha sajidan lahu, agar orang menyembah matahari itu dia juga sembah kepada syaitan, sujud kepada syaitan. Waqila ghairu zalika, dan ada pendapat lain mengatakan selain daripada itu. Habis. Wa tazalul karahatu bizawal, dan akan hilanglah pengharaman solat tadi itu ketika matahari tegak atas kepala, apabila matahari itu telah zawal, telah condong ke barat. Iaitulah ketika bayang objek telah sampai 1 inci, dia dah zawal lah tu. Wa waqtul istiwa latifun, waktu matahari atas kepala tu sehingga dia zawal tu singkat, latif. La yasi'u salah, tak sempat nak solat pun, seminit 2 minit gitu. La yakadu sya'ru bihi, hampir tak terasa, oleh kerana pendek waktu dia kan. Hatta tazulu syamsu, sehinggalah matahari itu tak perasan, dah gelincir dah matahari punya, sekejapnya, memang sekejap nak solat tak sempat. Habis mengapa dilarang waktu tu kalau dah tak sempat nak solat? Mengapa Nabi sebut juga waktu tu waktu yang diharamkan solat? Illa anna tahrima yumkinu iqa'uhu fihi, kecuali Nabi sebut itu tidak lain kerana kemungkinan boleh je orang nak solat waktu tu, nak laju sengaja dia cari waktu tu kan, 2 minit dah dia semayang roket kan, ataupun dia sengaja takbir, lepas tu dia panjang sikit pun, sampai dah 5 minit,
Tapi yang penting mula-mula tu dia solat masa zawal, masa sebelum zawal ni, masa istiwa. Jadi tak sah lah solatnya, tak sah solatnya kan. Fala tasihhu solat fihi, tidak sah solat padanya illa ini paling penting, melainkan yaumul jumaah, pada yaumul jumaah, illa yaumul jumu'ati, jumuah, hari Jumaat, fayustasna, maka dikecualikan daripada waktu haram tadi tu. Hari Jumaat boleh je solat walaupun matahari tengah terpacak atas kepala. Fayustasna min kalamihi, dikecualikan daripada kata musannif yang kata haram tadi tu. Istisnaihi, kerana pengecualian tadi tu terdapat dalam khabar hadis riwayat Abu Daud wa ghairuhu wa ghairihi. Jadi hari Jumaat kecuali. Wal asah jawazu salah fi hadzal waqti mutlaqan. Pendapat yang paling sahih sekali ialah harus solat pada waktu ini secara mutlak oleh sesiapa saja kaum muslimin, sama ada dia duduk di masjid atau duduk rumah, orang perempuan, budak-budak, orang tua, orang uzur, dia nak solat pada tengah-tengah hari buta tu, matahari terpacak, harus secara mutlak. Tidak haram dan tidaklah sampai tidak sah. Sawaun ahadara ilal jumu'ah am la, sama ada orang itu dia solat, dia hadir ke masjid untuk solat Jumaah ataupun dia duduk rumah saja, ataupun dia tak datang masjid, boleh je dia solat waktu matahari tengah terpacak atas kepala hari Jumaat saja. Wakila, dan ada pendapat mengatakan yahtasu biman hadaral Jumu'ah, pengecualian itu khusus untuk orang yang datang masjid saja. Ada pendapat mengatakan begitu. Wasahahahu jama'atun, dan ditashihkan pendapat itu oleh sekumpulan ulama. Tapi yang dipegang oleh mazhab ialah harus secara mutlak. So, siapa pun boleh solat. Dia nak pergi dia datang masjid ke tak datang masjid, tengah hari matahari terpacak tu, dia dikecualikan hari Jumaat. Hari Jumaat dikecualikan daripada haram. Wa rabi'uha, yang keempatnya, ba'da salatil asri, waktu haram yang keempat ialah selepas solat asar, adaan tunai. Kalau qadaan tu bila boleh, ini tunai ni waktu asar yang biasa. Walau majmu'ah, sekalipun dia solat jamak fi waktu zuhri, jamak takdim, waktu zuhur. Jadi waktu zuhur dia jamak, waktu zuhur buat awal, masuk waktu dia solat waktu zuhur, jamak sekali dengan asar. Lepas tu tak boleh buat solat sunat dah, kecuali solat qada ataupun solat yang ada sebab terdahulu sebab. Sengaja solat tak boleh, kan? Yang tak ada sebab tak boleh. Belum masuk asar lagi. Yalah, dia dah solat asar, yang penting solat asar kan. Dia dah solat asar jamak takdim tadi. Lepas tu tak boleh lah, walaupun masih ada waktu zuhur. Hatta taghribus syamsi, sehinggalah terbenam matahari, bikamaliha, terbenam matahari dengan penuh, barulah dia boleh solat semula, solat sunat ataupun solat yang ada sebab. Linahyi anhu fi sahihaini, kerana wujudnya larangan solat selepas asar itu, sekalipun dia jamakkan asar ke dalam zuhur, lepas tu tak boleh solat dah, kerana wujudnya larangan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang kelima, waktunya haram solat inda muqaranatil ghurub, ketika serentak matahari itu sedang terbenam, tengah-tengah terbenam tu tak boleh solat, tak boleh solat. Hatta yatakamalu ghurubiha, sehingga sempurna dia terbenam habis, tak nampak dah matahari tu. Itu pun waktu haram juga. Linahyi anhu, kerana adanya larangan lakukan solat tanpa sebab, tanpa didahului sebab dalam waktu itu, fi khabari Muslim, seperti dalam riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam. Akan datang al-qawlu fi aqsamil awqatil makruha bi'atibaril waqti wa i'tibaril fi'li, perbahasan tentang bahagian waktu yang makruh dari segi waktu dan dari segi perbuatan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.